Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, Barisan DJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi perbincangan kita mengenai surah An-Nur. Mudah-mudahan kita mendapat cahaya keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan kita pada ayat 5 kan? Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6 saya baca ayat 6 sampai ayat 10. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-6 surah An-Nur yang berbunyi wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fashahadatu ahadihim 4 syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Tuan-tuan, makna dia ialah dan mereka yang menuduh isterinya berzina
padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Tuan-tuan, kita masuk ke peringkat ketiga daripada surah An-Nur, yang mana pada awal surah An-Nur membicarakan pasal orang berzina lelaki, berzina perempuan, hukumannya adalah sebat sebanyak 100 sebatan ataupun 100 rotan. Yang kedua, kita baca pada ayat yang keempat, iaitu orang yang menuduh orang lain melakukan perzinaan, tuduhan berzina. Maka sebagaimana yang saya sebut pada pertemuan yang lepas, dia mesti ada saksi 4 orang. 4 orang saksi yang soleh. Saksi yang soleh. Bukan ikut dan main saksi tangkap yang tak pernah sembahyang, yang pakai seluar pendek, kan, yang rambut kala-kala, kan, itu diambil jadi saksi, tak boleh. Islam tak terima. Saksi mestilah yang soleh. Kalau nak akad nikah pun kena saksi yang soleh. Saksi fasik tak boleh, tak sah nikah, kan. Ini bab jenayat lagi ya tuan-tuan, kan, mesti saksi yang soleh. Kemudian kita masuk fasa ketiga, iaitu mereka yang menuduh isterinya berzina. Mereka yang menuduh isterinya berzina. Ayat ini diturunkan kerana seorang sahabat Nabi yang bernama Hilal bin Umayyah, di dalam hadisnya yang berbunyi, wa yurwa anna Hilal bin Umayyah dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ya Rasulullah inni ra'aitu fulanan ala batni zaujati fa in taraktu la ata bi arba'ati syuhada laqada hajatahu wa ansarafa wa in qataltuhu faqad i'tadaitu alaihi izan ma halla hadzal lafzi. Maksud dia, diriwayatkan bahawa Hilal bin Umayyah, seorang sahabat Nabi, telah pergi berjumpa dengan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat seorang lelaki berada di atas perut isteriku. Waliyazubillah min zalik. Waliyazubillah. Fa in taraktu li'ata bi arba'ati syuhada, sekiranya aku tinggal dia orang sebab nak pergi cari 4 orang saksi, laqada hajatahu wa ansarafa, nescaya dia akan selesai hajat dia, kan, lepas hajat dia orang berdua, wa ansarafa, dan mereka akan beredar, kan, selesai hak dia orang. Wa in qataltuhu, kalau aku bunuh laki itu, faqad i'tadaitu alaihi, nescaya aku telah membuat satu perbuatan yang melampau kepada lelaki tersebut. Tuan-tuan, ramai orang bila tengok isteri bersama dengan orang lain, tengah berzina, ramai yang bunuh, tuan-tuan. Sama ada dia bunuh laki itu ataupun dia bunuh dua-dua sekali, kan. Dia jadi naik hantu lah masa tu, kan. Bahaya. Jadi dalam Islam tak, bukan macam tu. Tak boleh. Kita tak ada kuasa. Kita sebagai suami tak ada kuasa. Minta jauh, minta simpang, tuan-tuan. Anak cucu kita, keturunan kita berkelakuan seumpama ini. Wa niyazubillah min zalik. Lalu izan fama halla hadzal lagz. Jadi dia tanya Rasulullah, macam mana nak selesaikan masalah ni ya Rasulullah? Macam mana nak selesaikan? Yalah, sama dengan pengalaman saya tangkap khalwat di daerah PD ni, kan.
Saya tangkap khalwat sekitar tahun 2003-2006, itulah lebih kurang. Lama lah tuan-tuan, cerita lama. Pada awalnya saya menggunakan kuasa kawan-kawan yang ada kad kuasa, diberikan kad pencegah maksiat tu, kan, untuk tangkap mereka yang melakukan maksiat ni, kan, tangkap. Okey lah, boleh tangkap banyak lah tuan-tuan bila guna kawan-kawan yang ada kad tu, kan. Boleh tangkap banyak, tangkap khalwat. Lepas tu timbul isu, timbul masalah di mana kad-kad semua ditarik balik. Kad-kad semua ditarik balik dan sampai hari ni kad tu tak diberikan semula lah, tak ada lah. Kalau nak tangkap khalwat, kita kena panggil penguatkuasa daripada Rahang. Dia orang bertugas dekat Rahang tu, dia orang akan datanglah kat kita, tuan-tuan. Rahang PD dekat jauh. Dia orang bukan bomba, tuan-tuan. Dapat panggilan terus terjun turun, kan. Duduk tingkat atas tu terjun turun, lompat naik atas kereta, jalan. Tak, dia orang bukan bomba. Dia orang bukan bomba. Terpaksalah saya yang duduk di Taman Politeknik telefon kat dia orang, dan kita terpaksa tunggu berjam-jam untuk dia orang sampai. Dah tak selesai dia orang hak buat projek, buat zina, kan. Aduh, letih tuan-tuan, letih. Itu pengalaman, kan. Tak tahulah kok depan hari akan diserahkan balik kad-kad penguat kuasa kepada mereka yang layak, kan. Dah balik untuk kita mencegah maksiat, tuan-tuan. Kemurkaan Allah datang ni sebab maksiat tak dicegah. Bela ada maksiat, bela lagi ada. Tengok sekarang, bila Kedah nak haramkan judi, dia orang bawa ke mahkamah, kan, berjuang untuk pertahankan maksiat. Maksiat ramai orang pertahankan. Aduh, letih, tuan-tuan. Dan sampai sekarang masalah tangkap khalwat ni, kalau boleh nak dihapuskan tu lah, tak ada lah tangkap khalwat, supaya negeri, semua negeri dah, tak kira lah dekat sini ke dekat mana, bebas orang nak datang, nak melancong, nak buat apa sekalipun, tak ada gangguan. Itu tak kira lagi yang kita nak masuk premis hotel dan sebagainya yang dihalang oleh pengawal dia orang, ataupun pengawal dia orang call siap-siap orang hak terlibat, orang yang kita tuduh tu, dia call awal-awal, kawan tu settle lagi awal-awal belum kita masuk tangkap. Banyaklah tuan-tuan, Islam dah tapi ada juga orang yang pertahankan khalwat, tangkap khalwat ni supaya dihapuskan terus, tak payah. Dia berdalilkan kepada hadis Nabi, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu mengintip, sebab nak tangkap khalwat ni kena mengintip. Jadi dia guna dalil tu, masya-Allah, kan. Padahal hadis lain Nabi kata, man ra'a minkum munkara, siapa yang di kalangan kamu yang tengok perkara mungkar, hendaklah kamu cegah, kan. Semua tahu hadis tu, semua tahu hadis tu, tapi ada juga alim ulama yang berfahaman agak pelik. Tak payah, dia kata ni, kan, tak payah. Walaupun benda ni dipersetujui oleh ulama-ulama yang lampau. Datang hak baru ni macam-macam, tuan-tuan, kan. Pelik-pelik perangai. Dia seronok tengok orang buat maksiat ni, biar bebas. Hak nak buat maksiat tu bebas. Nanti bala Tuhan datang, dia ingat tak kena pada dia lah,
kena pada orang yang buat maksiat tu je. Tuan-tuan, bila Hilal bin Umayyah mengadu pada Rasulullah masalah dia macam ni, lalu turun ayat ni, wallazina yarmuna azwajahum, siapa yang tuduh isteri dia, siapa yang tuduh isteri dia dan tak ada saksi, kan, yalah balik rumah, saksi mana, siapa yang ada kat rumah kita, kan, takkan nak panggil AJK masjid datang, masalah, kan, masalah. Jadi tuan-tuan, kalau seseorang itu tengok isteri dia melakukan perbuatan terkeji ini, maka hendaklah dia bersumpah. Allah ajar, cara dia bukan bunuh, bukan pukul, bukan bebas, lantak dia, itu urusan dia, bukan urusan aku, kan, bukan. Tapi Allah ajar dengan cara ialah bersumpah. Dia kena buat majlis sumpah. Sumpah tu bukan sumpah dia dua orang tu dalam rumah dia, tak, di dalam satu majlis. Kalau zaman Nabi ada dalam majlis tu, sahabat-sahabat lain ada, kan, untuk angkat sumpah, kan. Kalau sekarang dalam masjid, dulu berlaku fitnah dalam bab liwat, kita cuba, rakyat Malaysia cuba untuk wujudkan mubahalah. Mubahalah ni sumpah ni, sumpah laknat. Mubahalah tu adalah sumpah laknat. Tengok-tengok mangsa je yang buat mubahalah, yang buat akuan sumpah. Pemangsa tak buat sampai sudah, kan, pemangsa tak buat sampai sudah. Tak tahu alasan apa yang dia pakai, tapi dalam ayat Quran dah buat dah. Bila engkau kena tuduh, kau kena bersumpah lah, mengatakan bahawa engkau tak buat. Bukan susah nak bersumpah ni, kan, bukan susah pun. Tapi tak nak. Bila tak nak, ada sebab. Tak tahulah apa sebab dia, kan. Allahu Akbar. Allah kata apa? Fasyahadatu ahadihim, maka hendaklah suami dan isteri itu bersumpah arba'u syahadatin billah, 4 sumpah dengan nama Allah. Dia akan sebut wallahi wa tallahi wa billahi, kan, suami dulu. Ini suami dulu. Dia cakap suami yang kena bersumpah dulu, bukan isteri. Isteri kemudian, suami dulu. Innahu laminas sadiqin, bahawa isteri saya telah melakukan perzinaan dengan sianu dan saya adalah bercakap benar. Dia kena cakap macam tu, dan saya adalah bercakap benar. 4 kali dia kena ulang, 4 kali tuan-tuan. Wallahi wabillahi watallahi, bahawa saya telah menyaksikan isteri saya sekian-sekian sampai habis. Lepas tu ulang balik wallahi wabillahi watallahi sampai 4 kali. Dan saya adalah bercakap benar. Dia kena cakap. Kemudian tuan-tuan turun ayat ayat 7. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kazibin. Dan yang kelima, bukan 4 je sumpah tuan-tuan. 4 tu permulaan, yang kelima ni penutup, kan? Yang kelima ni dia kena cakap wal khamisatu, dan sumpah yang kelima anna la'natallahi alaihi, bahawa dia akan menerima laknat Allah sekiranya in kana minal kazibin, sekiranya dia adalah pembohong ataupun penipu.
Oh, berat tuan-tuan. Laknat ni makna dalam bahasa Melayu kutukan. Dalam bahasa Arab dia ada huraian dia laknat. Bila diterjemah daripada bahasa ke dalam bahasa Melayu ialah dijauhkan daripada rahmat Allah. Tak dapat rahmat Allah. Subhanallah. Jangan tuan-tuan. Ini benda ni bukan benda kecil. Siapa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala? Yang pertama adalah iblis. Allah. Takkanlah kita nak masuk ni dalam golongan ini. Nak terima laknat Allah. Tuan-tuan, bila seseorang cakap nak terima laknat Allah, terbuka langit untuk turunkan bala bencana pada dia, tuan-tuan. Bila-bila masa je bala bencana nak turun atas kepala dia. Oh, jangan main. Ni sumpah laknat. Kan? Kemudian ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Angkat tinggi sikit je. Wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kazibin. Wa yadra'u, dan isterinya itu hindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali. Isteri pun kena bersumpah 4 kali. Selepas suami sumpah 5 kali tadi, 5 kali suami sumpah, isteri pula bangun duduk atas mimbar tu, tempat tinggi, sumpah 4 kali atas nama Allah. Wallahi wabillahi watallahi, wallahi wabillahi watallahi, bahawa suami itu benar-benar termasuk orang yang berdusta. Suami saya menipu. Kan? Wallahi wabillahi watallahi, suami saya menipu. 4 kali dia kena. 4 kali dia kena ulang. Wallahi wabillahi watallahi. Sumpah. Dia bukan sumpah junjung Quran, tuan-tuan. Sumpah junjung Quran tak ada, tak diajar. Dia sumpah dengan sebut nama Allah Ta'ala ni. Kan? Kita budaya orang Melayu ni, bukan budaya Melayu, dunia pun banyak macam tu buat, kan? Nak bersumpah junjung Quran. Kan? Itu tak diajar. Tapi kalau nak buat tak ada masalah. Cuma setengah orang dia kata itu yang dibuat oleh orang-orang Kristian, kan? Dia junjung Bible dia tu, kan? Itu katanya lah. Allahu a'lam. Okey tuan-tuan, ayat yang ke-9. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minal sadiqin. Wal khamisata, dan yang kelima. 4 kali dia kena bersumpah bahawa suami dia pembohong. Yang kelima, apa jadi? Anna ghadaballah, bahawa kemurkaan Allah, bukan laknat, kemurkaan Allah. Ghadabah ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang dimurkai oleh Allah, kan? Laknat dengan ghadab ni lebih kurang je, tuan-tuan, lebih kurang, kan? Ghadaballahi alaiha, bahawa murka Allah ke atasnya, in kana minas sadiqin, sekira suami dia adalah bercakap benar, adalah bercakap benar. Oh, ni berat, tuan-tuan. Kena bersumpah. Ghadab ni kemurkaan Allah yang kita duk baca dalam surah Fatihah tu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang Allah murka pada kita. Siapa, tuan-tuan, golongan tu? Golongan siapa? Yahudi, tuan-tuan. Yahudi ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah marah sampai sekarang, dan akhirnya dia orang akan mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang Islam. Akhir dia nanti. Banyak dah bala bencana yang kena pada Yahudi ni, tuan-tuan. Cuma tak
tak dimasuk war-warkan dalam apa ni YouTube, tak diviralkan. Dah banyak dah kena dia orang. Kan? Sebab Allah murka pada dia orang. Kan? Ini balasan kepada isteri sekiranya suami dia bercakap benar. Kan? Maka inilah yang dibuat oleh Hilal bin Umayyah dan isterinya. Bersumpah dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kehadiran Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Habis dia orang bersumpah, maka dia orang berpisah. Dia automatik bercerai. Automatik bercerai dan tak ada rujuk lagi, tuan-tuan. Cerai dengan sebab mubahalah ni, cerai dengan sebab bersumpah laknat ni, tidak ada lagi rujuk untuk selama-lamanya. Kalau talak 3 tu ada lagi can kan, peluang. Ni sumpah ni dia tak kira talak 1, 2, 3, tak ada. Cerai terus, habis. Tak ada rujuk. Yang main-main. Tapi dalam sumpah, dalam tafsir ni dia sebut isteri Hilal tu, isteri Hilal tu dia bersumpah dan dia nak sebut yang kelima ni ambil masa. Yang kelima tu dia ambil masa sikit, kan? Terdiam. Orang tu tunggu-tunggu. Macam mana ni? Kan? Orang tu tunggu. Akhir sekali dia jawab, dia pertahankan diri dia. Gitu je. Dia pertahankan diri dia. Lalu Nabi cakap selepas tu, sekiranya dia mengandung, bini Hilal ni mengandung, kalau lahir anak, kalau yang jenis rambut lurus, ekal tu, itu adalah anak Hilal. Tapi kalau yang jenis kerinting apa, rambut tu hitam, muka hitam, itu anak laki tu, anak laki yang dia berzina tu. Bila lahir tengok confirm anak laki tu, tuan-tuan. Tapi tengok ayat seterusnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa anna allaha tawwabun hakim. Dan andai, tuan-tuan nampak ke terjemahan dia tu, nampak tak? Saya duduk sini pun kena buka mata luas sikit kan. Dan apa tu, andai kata tidak ada apa tu, tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya, baru nampak sikit ke atas dirimu. Itu maksud dia, walaula fadlullah, sekiranya tidak ada kurnia Allah atau rahmat alaikum, ke atas dirimu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, wa anna Allah itu apa tu, penerima, bukan penerima taubat lagi maha bijaksana. Silap tu, bukan tu, dia terbubuh kataan bukan tu. Andai kata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, nescaya kamu akan mengalami kesulitan. Itu maksud ayat ni. Itu maksud ayat ni. Kalaulah tidak sebab rahmat Allah, tidak sebab kurniaan Allah, Hilal dengan bini dia tu teruk kena. Memang teruk kena. Hilal tak kena lah sebab dia bercakap benar. Dan terbukti bila bini dia melahirkan anak, tengok anak bukan anak dia. Zaman Nabi tak ada DNA, sekarang boleh buat DNA. Sekarang boleh buat DNA. Allahu Akbar. Ada orang, benda ni berlaku, tuan-tuan. Benda ni kalau dalam Quran tercatat, sekarang berlaku, tuan-tuan. Dan saya pernah jumpa dengan orang yang suami isteri, kan, ada 4 orang anak, tapi anak pertama rupa lain. Tak sama, rupa tak sama.
Masalah, tuan-tuan. Masalah. Tapi sebab tak ada, dia tak buatlah majlis sumpah laknat ni, dia tak buat. Kan? Dan kita pun tak ada, tuan-tuan. Sepatutnya di mahkamah syariat kena ada benda ni, sumpah laknat ni. Dia kena ada bahagian ni. Sebab ni daripada peraturan Allah. Bukan Nabi pandai-pandai buat, bukan sahabat pandai-pandai buat, bukan ulama-ulama pandai-pandai buat, bukan. Ini daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya benda ni ada, tapi tak tahulah, tuan-tuan. Kan? Bila ada sekelompok manusia yang nak pertahankan RUU 355, ramai yang menentang pula. Kan? Masalah manusia ni, tuan-tuan. Masalah. Bila orang nak perjuangkan syariat Islam, hak Islam Melayu ni pun bangkit bangun lawan. Masalah betul. Kan? Kita kena pertahankan peraturan Allah. Kan? Paling-paling tidak dalam hati kita setuju sangat. Paling-paling tidak, tuan-tuan. Kalau tak berani nak suara sekalipun, kan? Kita kena setuju. Ini adalah hak Allah. Ini adalah peraturan Allah. Ini adalah peraturan Allah. Di mana-mana tempat bila saya sebut pasal peraturan Allah, kita kena ingat dalam parlimen, sidang parlimen tu, parlimen bersidang, kan? Yang pertama sekali dia akan ada perbahasan titah yang di-Pertuan Agong, kan? Dia akan ada tu bahas titah yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan tengok ahli-ahli parlimen yang bahas tu, kan? Adakah dia bangkang, dia kata ni tak sesuai ni tak betul ni, hak aku cakap ni, kan? Ada yang cakap macam tu? Tak berani, tuan-tuan. Cakap macam tu, kau bukan setakat keluar parlimen tu, kena tangkap lagi, kan? Tangkap lagi, tak berani, tuan-tuan. Kita pun diajar titah raja kita junjung, kan? Titah raja kita junjung. Sedangkan raja dan agung tu adalah manusia, sama dengan kita. Kita tak berani dah nak canggah percakapan mereka. Ini datang daripada Allah, tapi manusia canggah je. La ilaha illallah, kan? Teruknya iman manusia. Waliyazubillahi min zalik. Janganlah, tuan-tuan, jangan kita buat Tuhan ni lebih rendah daripada raja dan agung, kan? Jangan, kan? Ini perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bijaksana tu. Wa annallaha tawwabun hakim. Allah adalah penerima taubat dan bijaksana. Allah Maha bijaksana, tuan-tuan. Peraturan yang Allah buat tu adalah untuk menyelesaikan seluruh masalah manusia. Hari ini kenapa masalah manusia tak selesai? Sebab semua canggah hak Allah Ta'ala cakap, kan? Cuba ikut apa yang Allah cakap, aman damai. Tuan-tuan, jadi dengan sebab ayat ni, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima Taubat, maka isteri kepada Hilal bin Umayyah tidak menerima bala bencana secara direct. Tak terima. Dia tak terima. Tak tahulah dia bertaubat ke tak bertaubat lepas tu, tapi kalau ikut sumpah dia tu, mungkin dia selamat dunia, akhirat dia akan terima, kan? Akhirat dia akan terima kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam, tuan-tuan. Benda ni benda besar, bukan benda kecil. Perlu diambil berat oleh semua peringkat. Saya tak boleh nak sebut nama-nama orang dan isu-isu dalam bab ni kerana dia melibatkan orang-orang penting, kan? Ada yang melibatkan orang-orang penting, terpaksa
apa ni, saya sebut gitu-gitu je lah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, sekarang pukul nampak lagi kan? Hari ni kita baca laju sikit. Pukul berapa Insya? 8.16. 14. 14. Ada lagi. Walaupun ceritanya agak panjang lepas ni, kita masuk sikit dululah kan. Nanti kita cerita sambung kemudian. Ayat 11. Ayat 11 tu. Ayat 11 tu adalah huraian kepada ayat-ayat yang kita baca ni. Huraian. Saya baca dulu tuan-tuan ayat 11. Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Allahu akbar. Innal ladzina ja'u, bahawa sesungguhnya orang-orang yang membawa, innal ladzi ja'u tu dengan makna membawa. Ja'u bil ifki. Bil ifki adalah berita bohong. Dalam bahasa Arab, ifki penggunaan perkataan ifki itu adalah kepada berita bohong. Kalau berita benar ni dia panggil khabar. Khabar, akhbar ataupun khabar ataupun hadas, al-ahdas kan. Itu apa ni, kalau berita-berita biasa. Tapi kalau memang itu berita palsu, berita bohong, orang Arab akan guna perkataan ifki. Jadi tuan-tuan jumpa dalam bahasa Arab, perkataan ifki ni maksud dia adalah berita bohong ataupun berita palsu. Allah kata apa? Sesungguhnya mereka yang membawa berita palsu tu usbatum minkum. Apa maksud usbatum minkum? Adalah dari golongan kamu juga. Dalam bahasa nak suruh mudah faham, hak bawa cerita tu anak beranak engkau juga, bukan orang lain. Itu boleh faham? Itu maksud dia, golongan. Tapi dalam Quran, dalam tafsir Quran dia terjemah macam itulah kan. Tuan-tuan, ayat ni turun sebab apa? Sebab berlaku tuduhan yang berat kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ni tuduhan yang berat. Saya bagi cerita dulu kat tuan-tuan. Cerita di mana Nabi SAW telah merancang untuk membuat ataupun melakukan peperangan dengan Bani Mustalik. Dengan Bani Mustalik ni, Bani Mustalik ni geng-geng Yahudi, puak-puak Yahudi yang ada di tanah Arab tu. Nak perang geng-geng ni sebab yalah tuan-tuan, kafir ni kan kita belajar ada dua. Satu kafir zimmi, satu kafir harbi. Kafir zimmi itu yang taat dan patuh dengan peraturan kita kan. Kafir zimmi ni dia canggah ya kan. Hak mana hak Islam? Oi, Islam tak nak, jangan cakap pasal Islam. Tu. Ni kafir harbi kan. Bila dia merintah, urusan Islam yang dia ambil berat, yang dia kacau. Tabung haji kan, peruntukan imam-imam kan. Itu yang dia kacau. Itu antara ciri-ciri kafir harbi tuan-tuan. Zaman Nabi perang. Dia panggil Ghuzwah Bani Mustalik kan. Peperangan Nabi perang puak ni. Jadi perang ni di tempat yang agak jauh tuan-tuan daripada Madinah, agak jauh. Waktu bila perancangan dah nak dilaksanakan,
kebiasaan Nabi kalau nak bermusafir, Nabi akan buat undian di kalangan isteri-isteri Nabi. Akan undi siapa yang akan ikut Nabi. Siapa yang akan ikut Nabi? Seorang je. Isteri Nabi kan ada ramai. Dah berapa tuan-tuan? Isteri Nabi ada berapa? Pendapat muktamad kata 9, termasuk dengan Siti Khadijah rahimahullah. Apa? Ada kata 11, ada kata 13. Jadi tuan-tuan, yang tu nantilah kita, kalau tuan-tuan belajar secara detail, boleh tengoklah berapa yang sebenar, jumlah sebenar isteri Nabi SAW. Jadi dalam peperangan Ghazwatul Mustalik ni, Siti Khadijah tak ada dah. Siti Khadijah dah meninggal. Cuma yang ada isteri-isteri yang lain, tapi masih ramai lagi. Jadi Nabi Nabi nak keluar pergi perang, Nabi undi dulu, buat undi. Bila buat undian, bukan Nabi pilih, kan? Undian naik nama siapa, terpulang lah, nasib lah, kan? Undi-undi naik nama Siti Aisyah radhiyallahu anha, naik nama Siti Aisyah. Lalu dibuatlah satu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam cerita Cina, cerita dinasti Cina dulu, raja-raja tu, dia orang nak bawa raja pergi berjalan ni, dia pakai pengusung tu, yang ada macam rumah kecil atas pengusung tu, kan? Macam tu lah buat. Yang bawa tu 4 orang, kan? 2 depan, 2 belakang. Jadi tengah tu dia buat pengusung, tutup dengan tirai, begitulah, tutup dengan tirai. Jadi buat macam tu lah, bawa Siti Aisyah radhiyallahu anha daripada Madinah ke tempat ni, tempat perang ni, medan perang Bani Ghazwah Bani Mustalik, bawa ke sana tuan-tuan. Jadi sikit tuan-tuan, tak nak segera sangat, kan? Sikit lah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat ni pikul bawa Siti Aisyah, tapi dalam tafsir dia sebut oleh kerana Siti Aisyah ni terlalu kurus tuan-tuan, isteri Nabi, BMI tak cukup, kan? Bukan lebih, tak cukup BMI isteri, sehingga sahabat-sahabat tak terasa berat bawa Siti Aisyah tu, tak rasa berat, rasa ni ada orang tak ada orang, gitu. Sahabat-sahabat rasa macam tu, ada orang tak ada orang, menyebabkan masa nak balik itu, dia orang usung nak balik pada perang, dah selesai dah perang, nak balik dia usung, dia tak perasan Siti Aisyah tak ada dalam. Kalau Siti Aisyah ni BMI lebih, mesti dia terasa, kan? Apa ringan sangat pula ni, kan? Ni tak rasa, tuan-tuan. Subhanallah. Tu isteri Nabi, tuan-tuan. Isteri Nabi. Tuan-tuan carilah isteri menteri mana yang BMI tak cukup. Ada. Jadi Nabi bawa. Bila cerita ringkas, bila habis perang nak balik, askar-askar buat persiapan nak balik, kan? Jadi dalam persiapan nak balik itu, Siti Aisyah ni dia sakit perut. Orang lain dah siap nak gerak dah ni, nak gerak balik dah, askar nak gerak balik, dia sakit perut. Bila sakit perut, dia pergi, dialah padang pasir, bukan boleh pergi dekat ni je, kena pergi jauh lah daripada orang tu, pergi jauh daripada orang, kan? Buang qada hajat. Bila qada hajat, selesai qada hajat, dia balik, dia balik dulu ke tempat kemah dia ni, kan? Sebelum sampai ke tempat kemah tu,
Baru dia rasa-rasa dekat leher dia ni, oh tertinggal rantai. Rantai pun disebut bukan rantai emas. Siti Aisyah tak pakai rantai emas, rantai ini macam budak-budak gitu je pakai, tuan-tuan. Kan? Dia patah balik ke tempat dia qada hajat tu. Patah balik cari, kan? Tengok-tengok dia patah balik, jumpa dia punya rantai tu pakai, dia balik semula ke kemah dia, tengok tak ada orang dah. Orang tak ada dah. Orang tak ada. Bila tak nak tengok tentera dah tak ada, dia datang pun orang bawa, kan? Ini nak balik sendiri memang tak ada jalan lah, tuan-tuan. Dan dia teringat pesan orang tua, kalau tertinggal di padang pasir kena duduk situ, jangan bergerak ke lain. Kalau bergerak ke lain memang tak ada, kan? Memang tak ada. Kemudian tentera Nabi ni, tentera orang Islam ni, dia ada seorang yang bernama Safwan. Nama Safwan ni dia sweeper. Dia, orang lain dah balik dah semua ni, dia last kali dia tolong tengok kok ada barang-barang tertinggal. Kok ada barang tertinggal. Jadi Safwan dengan unta dia, kan, tengok sekitar penempatan tentera, perkemahan tentera tadi tu, tengok macam nampak ada orang, kan. Daripada jauh nampak macam ada orang. Dia pergi dekat, tengok Siti Aisyah, Masya Allah, isteri Rasulullah. Dia pun tak cakap banyak, tuan-tuan. Minta Siti Aisyah naik unta dia. Dia pun bawa jalan bawa balik. Tentera Nabi dah sampai lama dah ke Madinah, kan? Sampai lama ke Madinah. Tengok last akhir tu, kan, Siti Aisyah dengan Safwan. Daripada jauh dah nampak dah, berjalan berdua tu balik ke Madinah. Geng-geng munafik pun terus buat cerita. Diketuai oleh siapa, tuan-tuan? Abdullah bin Ubay. Hak tu Allah kata usbatum minkum. Hak bawa cerita ni adalah di kalangan kamu, anak beranak kamu je ya Rasulullah, bukan orang lain. Abdullah bin Ubay tu anak beranak Nabi juga, waris Nabi juga, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay yang bawa cerita. Dia terus canang, tuan-tuan, Aisyah telah berzina dengan Safwan. Ni tuduhan. Hak kita duk bicara pasal tuduhan-tuduhan tadi yang Allah duk sebut tu. Okey. Dan berita itu tersebar walaupun tidak sepantas WhatsApp, Facebook kita, tapi seluruh Madinah telah gempar, kan? Telah gempar dengan peristiwa ini, dengan berita ini, menyebabkan suasana yang cukup menyedihkan berlaku kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Cerita dia agak panjang, saya tangguh dulu lah. To be continue, tuan-tuan. To be continue. Apa kesudahan dia, kan? Ayat ni agak panjang sikit cerita dia tu. Tuan-tuan jangan tak hadir pula masa malam saya ni, kan, rugi, tuan-tuan. Dan saya harap saya dapat hadir lah, tak ada masalah, kan. Kita sambung balik cerita ni kerana pengajaran dia terlalu banyak, dan panduan terlalu banyak kepada kita. Tuan-tuan akan tengok apa yang Nabi buat tindakan terhadap Siti Aisyah, kan. Apa yang Nabi buat tindakan, ambil tindakan, kan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu saja daripada saya. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi daripada bab sumpah laknat, kena ingat sumpah laknat tu, kan, macam mana apabila suami menuduh isteri berzina. Begitu juga dengan isteri, kalau suami berzina, pulanglah nak buat mubahlah, buatlah, kan. Itu peraturan yang telah ditetapkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.